Cari gear pun tak jumpa gear. Yang ni still boleh masuk akal lagi. Harga dia 1.5 juta. Seorang nak beli kereta ni, dia kena ada paling sikit duit, kena bayar upfront, kena bayar deposit RM20. Hi great people, ni Abang Lambo. Basically nama saya Amirul. Juga nama dekat TikTok saya, selain daripada Amirul, saya juga ada akaun Abang Lambo. Kita tengok di sini, ini memang Lamborghini Abang Lambo punya. Kita nak cerita sikit je pasal kereta ni sebab cuaca pun tak elok. Saat ni kita masuklah office. Okey, boleh cikgu. Kita tengok di sini, kamera main sini tengok. Punya kereta ni, ni belanja, kita belanja sikit untuk great people kat luar sana. Tengok sini, tak tahu apa nak tekan. Undia dengan sini, screen dengan sini. Ya ilaha illallah. Bagus ni kalau siapa pakai Apple memang bagus lah. iPad pula ni. Ni Apple dia macam iPad lah. Betul. Macam iPad lah, ibarat macam iPad dia letak kat sini lah. Macam iPad dia letak kat sini. Cari gear pun tak jumpa. Gear kat mana? Gear kat sini. Gear kat sini. Oh, gear kat situ. Gear kat sini. Ini reverse, parking, manual. Ini betul-betul handbrake. Handbrake, tekan je lah. Tekan je. Semua main tekan je. Start, stop. Yang ini? yang Semua button-button dia yang lain tu. je. I see. Tingkap. So, kereta ni kalau nak jalan pun kita kena termenung 10 minit tau. Kena fikir dulu. Betul cikgu, betul. Kena fikir dulu. Betul ke tak betul kan? Takut-takut tekan-tekan dia naik bumbung kan. Betul. Takut pergi tempat lain pula kan. Tengok belakang tak boleh duduk. Aduh. Ini je yang tak syok. 2 orang je boleh naik. Itu sudah cikgu. 2 orang. Okey. First nak tanya, Lamborghini ni berapa ringgit? Lamborghini ni nama dia adalah Huracan Evo. Huracan Evo. Okay. Huracan ni kalau dalam model Lamborghini dia ada banyak lah. Dia ada Huracan Aveo, dia ada Huracan Performante, lepas tu Huracan Evo. Lepas tu yang paling latest, yang paling lawa adalah Huracan STO. Huracan STO tu memang harga Yahudi tak masuk akal. Yang ni still boleh masuk akal lagi. Harga dia 1.5 juta. 1.5 juta. Ikutkan tu saya dapat kiranya below market value lah. Kalau ikutkan dia boleh pergi sampai 1.6, 1.7. 1.7 juta. Saya dapat 1.5, alhamdulillah. Kalau orang nak beli kereta ni, dia kena ada paling sikit duit, kena bayar upfront, kena bayar deposit RM20. Dia tak tentu juga sebabnya down payment kereta kebiasaannya 10%. Tapi bergantung lah. Tapi saya beritahu untuk the ideal at least 30% lah. 30% daripada harga kereta. Daripada harga kereta. Itu minimum lah. Kalau nak orang kata mudah untuk loan, mudah untuk proses dan sebagainya, at least 30% lah. Maksudnya kalau kereta ni, kalau kita nak beli mudah dapat loan, kita kena ada cash bayar lebih kurang RM450,000. 400 ke 500,000 lah. Sebab loan pula, kalau loan yang bawah 1 million, dia senang nak approve berbanding yang loan yang lebih 1 juta. So kita kena ada RM500,000. More or less lebih kurang macam kat situ lah. Tapi kalau cash. kita punya statement tu strong, dia can go, kiranya loan akan boleh pergi lebih lah. Tapi my advice, macam saya katalah, kalau loan bawah 1 million, proses dia lebih mudah sebabnya dia boleh approve, tak silap saya, by branch punya ni lah, approval. Kalau lebih daripada 1 juta dia kena go HQ. So which is the process tu akan ambil masa lama. Kalau kereta ni kan sebulan berapa ni? Kalau kita bayar RM500,000, dah RM500,000 habis dalam bank, habis hilang. Lepas tu sebulan berapa? Sebulan dia boleh pergi, kalau saya punya sendiri, 14,280 lah. Sebulan monthly installment RM14,000. RM14,000. Bukan RM1,400, betul tak? RM14,000 sebulan. Road tax ni insurans setahun? Road tax yang latest saya bayar dalam 23,000. Sorry, itu insurans. Insurans RM23,000. Road tax dalam 12. Astaghfirullahalazim. Insurans RM23,000 setahun, road tax RM12,000 setahun, sebulan RM14,000. Ya Rabbi. Saya dengar kata Lamborghini ni dia ada maintenance dalam tahunan ke, ada macam tu? Ada. Dia kebiasaan lah, servis biasa, servis ATF semua. So, sebenarnya saya dah memang ada buat kiraan lah. Basically dalam setahun, basically dalam sebulan lah. Dalam sebulan saya kena belanja untuk maintenance dalam RM4,400 lah. Itu maintenance tau, bukan bayar bulan. Tadi RM14,000 bayar bulan kereta.
maintenance kereta sebulan lebih kurang RM4,400 Betul. sebulan. No, Allahu Akbar. Tapi Alhamdulillah lah dapat ni. Alhamdulillah betul lah. Masa muda lah kita nak merasa itulah. Ya betul lah kan. Nanti Betul. nasib baik lah. Muat saya ingatkan kecil tau, tapi dalam dia besar lah. Boleh tidur sini. Yang best dia bukan bawa tau. Saya rasa saya dah rasa best kan pasal dia tepi. Dia boleh tidur sampai ke belakang macam ni. So kaki kita lurus terus ke depan. Betul. Kalau tengok meter dia, cuba tengok meter sikit, meter tu, belanja meter sikit tu. Macam main game lah. Ni meter dia. Dari mula macam. Boleh tukar-tukar pula. Boleh tukar-tukar. Kereta ni laju boleh pergi berapa lama? Berapa laju? Kalau ikutkan tak silap saya lah, sebab saya ni tak bawa laju sangat. Kalau ikutkan top speed tak silap saya dia boleh pergi 330 kot. No. 330. Selalu bawa berapa? Saya tak pernah lebih 300 pun. Amboi, tu boleh je. 300. Saya tak ingat lah, tapi saya rasa paling laju saya pernah pergi 200 setengah, lebih sikit lah. Saya tak pernah pergi 300 pun. Jadi dia memang, saya pun jadi geram lah. Saya terus cakap, walaupun buat kereta macam ni saya penakut. Sekarang ni pun recently je saya bawa kereta dengan laju kan. Ya, kalau bawa lampu takkan nak bawa slow pula kan. Itu je lah. Tapi saya kalau bawa kereta sport pun saya bawa 110 aja. Dia tak boleh. Dia automatic cikgu. Dia bila bawa duduk kat sini memang confirm dia akan bawa lagi laju lah. Laju dia tak sedar. Sebab kita tak sedar kan. Dia memang best lah. Sebab kalau kita bawa slow, dia bawa slow jadi penat. Sebab kita nak kena ni kan. Sebab dia tekan sikit je dia pergi kan. Kalau bawa slow kita kena sikit-sikit tekan tu yang buat penat tu, lenguh badan. So kita dah belanja dah. Ini kereta Lamborghini, ini tuan dia Abang Lambo. Dan lepas ni kita jumpa dekat office Abang Lambo. Hai great people, jumpa lagi kita pada episod kali ini. Saya bersama dengan yang tadi kita jumpa tadi, Abang Lambo. Ni Abang Lambo. So macam tadi kita dah sembang dah berkaitan dengan kereta tadi. So di sini ramai orang di sana nak tahu macam bisnes apa? Basically saya buat takaful. Takaful macam insurance lah. Is Islamic way of insurance lah. Takaful tu is a business. It's a business. I see. Dia ramai orang dekat luar sana dia menganggap takaful ni makan gaji. Takaful ni dia ada income. Sebenarnya takaful ni adalah business. It's some sort of entrepreneur lah. Takaful entrepreneur. Maksudnya orang yang buat takaful ni sebelum ni kalau yang mana yang great people yang mana menonton ni dah faham dah takaful apa dia berbeza dengan insurans. So ini seorang lagi yang berjaya dalam bidang takaful. Ramai orang tak tahu kata takaful ni boleh buat duit ke, bagi side income saya okey lah kot ke orang kata macam tu. Faham. Dia sebenarnya macam kita kalau ikutkan kita ni dalam bidang keusahawanan, sebab apa kita tak ada istilah makan gaji. Faham tak? Kita ada istilah profit. It's either apa nama ni passive income ataupun active income, of course. Tapi dalam takaful sendiri kita boleh generate sebagai passive income, which is yang tu yang kita relate dengan business. So sama juga macam business, kita buat satu business, kita nak sampai satu masa kita dapat income tanpa perlu kita buat kerja. So basically itulah the idea kenapa takaful ni memang kita anggap sebagai business lah. So macam dulu kan, macam sebelum terjebak dalam bidang takaful ni, ada join business lain ke ataupun kerja ke? Cuba cerita sikit. Okay, untuk yang mana of course lah, yang mana tak mengenali saya, basically saya sebelum join bidang takaful ni, saya adalah orang kerja oil and gas. Orang kata kerja offshore lah. Kerja saya glamour dulu, memang glamour sangat cikgu. Oil and gas ni? Memang glamour. Dia bukan kerja Petronas tukang letak minyak tu, bukan minyak tu kan, oil and gas tu dekat laut tu. Dekat laut, betul dekat laut. So dekat offshore ni. Macam saya dulu saya kerja, saya cerita balik lah, flashback masa saya study dulu dekat UTP. Saya belajar dekat UTP, and then of course budak UTP ni dia dah ada satu mindset, which is kalau nak kaya, nak duit cepat, kerja dalam oil and gas. So itu mindset yang normal. Sama juga macam saya. So bila saya grad,
Kan? So jadinya first thing first memang saya nak mencari betul-betul kerja dalam bidang oil and gas. UTP tu ialah Universiti Teknologi Petronas. Petronas. So teknologi So oil Petronas. and gas lah. Oil and gas lah. Okay, lepas tu so sebab tu the idea untuk kerja oil and gas tu untuk dapat duit memang dah terserap lah. Dah terserap dalam minda student kat situ. So bila saya grad pun memang saya nak kerja dalam bidang oil and gas. Saya cuba after sometimes selepas setahun lah basically, sebab saya habis belajar pada bulan Oktober 2012 and then selepas hampir setahun lah, Ogos saya dapat diterima masuk kepada orang kata first proper oil and gas punya company as a field engineer punya position dengan Sapura Kencana TLO. Di mana tu? TL Offshore, dekat Seri Kembangan je. Oh, dekat Seri Kembangan. Okay. Dekat KL je. KL. So saya di offer pada masa tersebut, memang saya dapatlah apa yang saya nak, which is the income. Gaji okey ya? Gaji okey, alhamdulillah okey. Masa tu banyak tak banyak, tapi saya jujur je lah. Masa tu saya punya income, seingat saya basic saya adalah 3,600. Allowance offshore saya pada ketika tersebut adalah 300 setengah sehari. So sehari kalau saya pergi laut selama sebulan, saya akan dapatlah dalam 10,000 setengah, tambah dengan gaji dalam 13-14 ribu lah. Maksudnya gaji masa tu dah belas ribu lah sebulan. Masa 2000 itu kita cerita 2013 lah. 2013 tu gaji pun tapi itu kalau kita cerita full month. Yalah. Full month sebulan offshore. Tak ada orang dalam setahun tu 12 bulan dia pergi offshore. Okay. Tapi kalau setahun tu 6 bulan sekalipun, kalau you divide by 2, at least saya boleh dapatlah sekitar 9,000 ke 10,000 average sebulan. Which is literally memang dah best lah. Okay lah. Masyur lah. Betul lah apa orang kata. Boleh pakai kereta best lah. Boleh pakai kereta best lah. Betul lah orang kata 10,000. Dan 2015 tu saya dapat offer, which is saya apply untuk dekat dengan Swiber dekat Singapura. So saya pun apply lah. Alhamdulillah rezeki saya dapat. Di Singapura? Di Singapura. Okay. Kerja dekat Singapura. Last time saya masa dengan Sapura field engineer. And then this time around sebagai senior field engineer. Oh, lagi gaji naik lah. Gaji naik lah. Alhamdulillah, tak banyak pun tapi okey lah. Tapi Sing dollar? Sing dollar. Yang bestnya Sing dollar. So saya dapat dalam 4,500 Sing dollar. Oh, kalau tukar dengan apa ni? Tukar dengan sekarang punya kalau tukar RM masa tu? Kalau ikutkan rate RM dalam 3 lah. RM1 $3. $1 RM3. 4 kali 3 lah. Dalam 4,5 kali 3, so saya akan dapat dalam 13,500 lah. So 13,500. Lepas tu allowance dia tak besar. Dia bagi saya 100 Singapore dollar sehari. So kalau kita convert dalam RM300 lah. So kalau RM300, 9,000 tambah 3,000, saya boleh dapat income dalam 20,000 lebih lah. Lagi dahsyat pada tadi. So on average kali ni saya boleh dapat income sekitar 16-17 ribu macam tu lah. 16-17 ribu setiap bulan. Which is memang lagi best lah daripada Sapura. Okay. So bila saya pergi ke Swiber, cumanya Swiber ni walaupun company saya base dekat Singapura, tapi saya diamanahkan untuk buat job dekat India. Job saya dekat India. So saya pergi India. Yang tu tahun 2015 lah. 2015 sampai 2016. Saya dekat India lah. Setahun? Saya 2 tahun lebih kurang? Setahun lah. Okay. Lepas pada tu, ni tak bisnes lagi ni kerja. Ni belum bisnes ni kerja. Okay. So bila dekat India tu saya on off, pergi balik. So dia jujur saya katakan, bila saya kerja oil and gas ni, saya boleh katakan orang kata jiwa saya tu dia memang tak fully kepada, orang kata jiwa kita tu berbolak-balik lah. Dia bukan apa sebabnya pada masa tersebut sometimes orang selalu lupa kan. Orang selalu lupa memang orang nak kejar duit tapi dia kehilangan sesuatu. Okay. Dia kerja oil and gas ni memang kita tak nafikan income wise memang okey. Okay. Duit tu memang ada. Okay. Yang sesuatu tadi tu apa dia? Yang sesuatu tu adalah keluarga. I see. Sebab saya pergi offshore. Okay, saya pergi laut. So saya pergi laut. Kita punya perasaan, of course lah, masa saya start dalam keadaan saya belum berkahwin. Saya dah berkahwin dan juga saya ada anak. Dia punya moment yang kita start rasa sesuatu tu
selepas saya ada anak. Itu memang ketara yang obvious lah. Sebab apa, bila saya dah ada anak, jujur saya katakan pernah saya pergi ke laut, yang first kali yang saya terasa 2015 lah. Which is masa tu masih lagi dengan Sapura. Yang mana bila saya pergi saya balik, saya ingat lagi masa tu saya terpaksa minta balik sebabnya wife saya nak bersalin. Kebetulan bersalin Caesar, so kita dah ada date lah. So tapi bila balik tu, saya ada masa seminggu je sebelum saya pergi laut balik. So saya sempat tengok anak saya 7 hari je. Itu anak yang first pula. So of course lah dia terasa kan. Betul. So memang sebagai ya, walaupun saya lelaki, saya tak nafikan memang bila nak keluar, dia every time the moment yang memang kita, bila saya nak pergi ke offshore, memang kita akan naik Grab pergi ke airport pergi ke airport seterusnya, lepas tu pergi ke port, lepas tu naik boat. So the process tu memang membuatkan orang kata sayu lah. So every time saya dah sampai nak keluar dari rumah, keluar naik Grab, dah start rasa sedih dah. Start rasa sedih dah. Start rasa sedih yang memang rasalah, memang terasa yang sangat lah. Betul. Memang terasa yang sangat lah. So saya rasa pada ketika tersebut macam sampai bila aku nak macam ni, sampai bila aku nak terlalu duit. It seems jauh dalam sudut hati kita tak berapa nak happy. Duit ada tapi happy duit ada, tak tapi happiness tak ada. Tapi disebabkan perkara itu, dia jadi macam saya memikirkan tentang kerja lain, fikirkan tentang sesuatu yang lain yang lebih win-win bagi saya. So saya dapat duit dalam masa sama, saya dapat tak ada masa dengan keluarga. Tapi masa tu okey agak macam pasal isteri kira okey lah kan, boleh dia duduk sini macam duduk sana kan. Kena yang isteri yang kita keluar pada rumah naik Grab, dia tanya abang bila nak balik. Allah pening kepala, abang bila nak balik, kacau. Betul, sebabnya orang kerja offshore ni kita tak ada certainty on bila kita nak balik. Selalunya saya pergi sometimes paling lama boleh pergi sampai 2 bulan. Lepas tu ada yang pergi sampai 2 bulan plus. Kalau masa sama saya dekat India tu pun memang saya pergi offshore, kita dah susun dalam 45 hari. Tetapi of course lah travel pergi, travel balik. Lepas tu bila turun kapal pergi ke office dekat India. So 2 bulan plus tu adalah normal lah bila daripada kita keluar rumah. So dalam keadaan tersebut, yalah, orang rumah pun of course lah kita faham perasaan dia kan. Dia pun yalah, suami, walaupun suami ada duit tapi suami tak ada di sisi, dia kena terima lah, terpaksa. So betul, benda tu pun dah jauh di lubuk hati saya. Saya rasa apa lagi yang saya kena buat, apa lagi yang saya perlukan, yang mana saya dapat duit dan juga saya dapat keluarga. Nak dapat dua-dua tu. Nak dapat dua-dua. Jadinya memang pada 2016 tu, masa saya dengan Swiper tu, jujur saya katakan, saya happy dengan kerja, saya happy dengan company, saya happy dengan rakan sekerja, saya happy dengan income yang saya dapat. Basically saya sangat-sangat happy. Cumanya saya rasa saya memerlukan sedikit masa untuk saya berhijrah kepada benda yang baru, benda yang saya dapat kedua-duanya, which is duit dan juga keluarga. So jadi daripada situ timbulnya idea untuk buat bisnes. Masa tu macam masa 2016 tu lah dah timbul 2016 tu buat apa? Buat apa tu memang tak ada buat-apa. Tak ada buat-apa. Okay. So dah timbul idea. 2016 tu dah timbul idea untuk buat bisnes. Okay. Tetapi saya rasa ini satu bagi saya, bila saya dah ada dalam fasa bisnes ni, banyak orang bila dia fikir pasal bisnes, dia akan fikir pasal modal. Termasuklah saya. Termasuklah saya. So 2016 saya memang fikirkan pasal modal. So dalam kepala saya tak boleh nak buat bisnes kalau saya tak ada modal, saya tak ada duit yang banyak. Jadi pada masa tersebut saya buat kiraan lah. Saya buat kiraan gedebak-gedebak semua. And then saya buat kiraan kalau 2016 sampai 2020 saya teruskan kerja saya teruskan duduk kat Singapura dan sebagainya, tambahkan komitmen dan sebagainya. Saya kira-kira at least minimum 200,000 cash saya akan ada dalam account. Okay. So kalau saya dapat kerja dalam 4 tahun tersebut lah. So saya rasa 200,000 tu, saya tak fikir pun bisnes apa. Saya rasa okay, ada 200,000, berhenti kerja, balik KL, buka bisnes. Okay, cukup. So itu saya, dalam kepala saya pada masa tersebut. Okay. Bisnes apa tak tahu lagi? Bisnes apa tak tahu. Bisnes apa tak tahu. Masa tu cumanya saya doa kat Allah supaya saya punya perjalanan dipermudah, supaya saya dapat kumpul duit, supaya Swiper
dapat tahan saya kan. Maksudnya saya dapat bersama Swiper sampai 2020. Cukup duit saya nak balik KL, duduk dengan family, buka bisnes. Itu je plan. Memang tak ada plan lain langsung. So itu pada ketika tersebut lah. Okey. Lepas pada tu? Sejadinya 2016 itulah sometimes kita berdoa, kita merancang. Tapi perancangan Allah tu yang paling terbaik lah, of course. Okay. Apa yang jadi tu? 2016 saya balik daripada India. Saya balik daripada India, tak silap saya bulan 5. Sebabnya bulan 6 India dah monsoon. Monsoon dia akan stop the whole offshore punya activities lah. So saya balik 2016. Saya balik bulan 5, saya cuti apa semua. Tak silap saya bulan 6 kot. Bulan 6 2016 saya balik ke office. Bila saya balik ke office, saya ingat lagi masa tu, momen tu pun satu yang macam saya tak boleh lupa juga. Masa tu macam hujan renyah-renyah. Betul, macam novel lah. Macam novel lah kan. Dia tak lambat pun. Dia just kita naik motor kan, dia kita bawa tu. Saya naik motor sebab daripada saya duduk kat Johor. Saya duduk dekat apa nama tempat tu, tapi saya tak ingat lah. Saya second bridge tu. Saya duduk kat Johor. Saya pergi ke Singapura, pergi ke office Swiper. Naik motor. Yang tu paling senang lah, tak jam semua kan. Betul. Jadinya bila sampai ke Tuas checkpoint tu, dekat CIQ tu, kita akan queue. Kita akan queue beratur untuk nak masuk ke Singapura lah. Tu hujan sikit-sikit kan. Lepas tu yelah, di atas motor biasalah kita akan tengok phone, baca ni. Semua sekali kawan-kawan share news. Yang Swiper akan wind up. Kira wind up ni bahasa mudah dia nak lingkup lah. Swiper nak lingkup. So bila Swiper nak lingkup tu, dalam diri saya macam ya betul kan. Apa ni? Swiper nak lingkup. Jadinya saya balik ke office. Saya masuk ke office, kawan-kawan dah start bercakap lah tentang Swiper nak lingkup. So what's next for us? Jadinya masa tu bulan 6, lepas tu saya duduk ke office. Sepatutnya bulan 7 atau bulan 8 tak silap saya kena pergi ke India balik. Monsoon dah habis. Saya kena continue untuk second season lah. Jadinya bila dah ada that news, and then project pun stop. Jadi memang betul lah memang projek tu stop. Kiranya berita tu betul. Tapi kita mengharapkan sesuatu daripada company lah untuk menyelamatkan keadaan tersebut. Saya lead projek pada masa ketika tersebut. Saya lead salah satu projek. Saya lead satu kapal. Bayangkan saya punya projek dia 2 season. 2 season tu 2 tahun lah. Jadi projek yang 2 tahun kita orang buat memang gila kau punya perform, which is yang memang ahead schedule kau even dengan dekat India orang mati pun ada, putus tangan pun ada, injury tu tak cerita lah. Semua kita nak laju kan, macam-macam kita buat. Even kerja shortcut tu semua kita kontraktor kan, macam-macam kita buat. Memang laju, memang ahead schedule memang kau tapi still company running at loss with the project. Kesilapan company saya pada masa tersebut adalah dia bid project too low. Itu normal lah, orang nak menang project kan. Dia masuk dengan nilai yang rendah, tak boleh cover. Nilai rendah dia tak boleh cover. Even 2 tahun punya project, tapi setahun pun kita dah rugi. Setahun pun kita dah rugi. So atas sebab itu memang saya duduklah kat office. Sebabnya kita dah level engineer, kita kena kerja memang kat laut. So bila duduk office termenung, apalah nasib kita. Pada masa tersebut kan, saya fikir macam cepat sangat Allah makbul doa aku ni. Aku doa untuk 2020 kan. Ini baru 2016. So saya macam cepat sangat makbul kan. Tapi cumanya kita berharap lah pada masa tersebut dia tak menjadi kenyataan lah. Jadi lepas pada tu jadi apa? Jadinya saya pun dah start orang kata mula pasang strategi lah, mula pasang backup plan. Apa yang saya kena buat. So yang pertama adalah saya melihat kembali diri saya tengok untuk jadi entrepreneur. Saya tak fikir pasal bisnes apa kan. Saya tak tahu apa pun. Jadinya sebagai nak entrepreneur masa tu, saya kata first thing first yang saya buat, saya aktifkan balik saya punya social media, which is pada masa tersebut adalah Facebook lah. So saya start menulis, saya start cari crowd. So saya start dengan social media. Dengan social media. Benda yang free. Okay. Tapi yang tu bisnes apa tu? Itu tak ada bisnes apa tu. Itu just nak menaikkan nama saya, nak menaikkan branding nama saya sendiri. Saya tak fikir pasal bisnes apa pun. Nampak masa tu pun macam dah nampak untuk nak paling mudah sekali
Social media. Betul, online lah. betul. Melalui social media. Yang tu yang free, yang tu yang itu benda yang paling basic lah. Benda yang paling basic ramai yang selalunya terlepas pandang bab social media ni lah. Itu yang kadang-kadang saya tak faham kenapa orang nak buka bisnes ke whatever services ke, kalau you buka kenapa you tak go through social media. Faham tak? Itu paling basic kot. Kalau macam punya pandangan lah kan, kenapa social media tu penting untuk orang yang sana ni? Semua mungkin ada usahawan kat luar sana kan, dia kata malu lah, malas lah apalah nak social media ni. Kalau pandangan macam mana? Macam saya katakan tadi lah, first kali saya duk fikirkan tentang modal lah, buka bisnes dan sebagainya. Tapi benda yang free ni kenapa saya tak utilize? Faham tak? Benda yang free kenapa saya tak utilize? Pada masa tersebut platform kita ada Facebook. So saya fokus kat Facebook lah. Kalau ikutkan sekarang ni lagi lah TikTok, IG. Macam ada TikTok sekarang? Ada. Semua saya ada. Apa nama TikTok tu? Saya punya TikTok, saya ada yang personal, saya Amirul. Yang untuk kreator Abang Lambo. Untuk agensi Prestige Legacy. Oh banyak TikTok lah. TikTok pun ada 3. IG ada 2. Saya Amirul dan juga Prestige Legacy lah. So satu-satu TikTok tu fokus dia lain-lain lah. Fokus dia lain-lain. Supaya senang lah orang yang follower ni lah. Okay. So masa tu memang saya dah dalam diri saya dah katakan memang benda paling mudah adalah social media. So by hook or by crook, suka atau tak, saya kena hidupkan kembali. Saya punya social media ni, nak cerita saya punya tak aktif ni memang is normal lelaki lah. Normal lelaki yang mana tak suka nak update, tak suka nak upload gambar, malu lah, malas lah, apa semua kan. Tapi saya cuba lari daripada stigma tersebut, yang mana dulu pun saya dah kerap deactivate Facebook kan. Kita deactivate kan. Saya rasa pernah satu ketika saya deactivate Facebook, saya rasa hampir 3 tahun, 2-3 tahun lah, saya tak ingat lah. Tapi memang start 2016 tu bila saya dapat news, saya kata saya masih dengan kawan, first thing first, kita kena hidupkan balik kita punya social media. So saya start lah daripada 2016 tu, bulan Oktober saya dah start menulis, saya dah start cari crowd. Saya tak tahu bisnes apa lagi. Bisnes apa tak tahu lagi. Bisnes apa lagi tak tahu. Cuma nak aktifkan social media dan cari banyak followers dan juga sharing. Naikkan branding nama saya sendiri lah. Diri. Bukan bisnes saya, brandingkan nama saya. Bisnes tak ada lagi. Bisnes tak ada lagi, tak tahu lagi. Alright. So macam mana, dan kita dah tahu dah sejarah tu, macam mana boleh beralih kan. Sekarang ni tak tahu apa nak buat. Apa first business yang involve masa tu? Jadinya first pada masa tersebut, duit ada tak masa tu? Duit tak ada. Duit tak ada. Dengar tu, duit tak ada. Tapi masa tu saya jujur saya katakan 2000 kiranya bulan daripada Julai ke tak tahu bila pada masa tersebut, Julai 2016 tu. Yang first step saya adalah social media lah. Second step saya adalah kumpul duit semaksimum yang mungkin. Sebab masa sebelum tu saya tak fikir pasal nak kumpul duit sangat. Cuma dah enjoy ada lebih kita kumpul. Tapi dalam masa orang kata tempoh tu, saya kata okay, ni saya kena kering, saya kena simpan sebanyak yang boleh. Jadi kiranya saya main social media dan juga saya simpan duit. Macam mana nak simpan duit tu? Kalau orang tanya macam mana nak simpan duit tak ada? Masa tu kebetulan alhamdulillah lah Elang offshore baru masuk. Elang yang sebulan 2 bulan sebelum tu. Lepas tu expenses kita cut lah. Sometimes orang cerita pasal macam mana nak simpan duit. Bagi saya lah, how you plan your financial lah. Benda kadang-kadang simple je. Kan? Contoh dia, kalau kita kena pandai lah kering. Macam saya kerja kat Singapura. Kalau saya pergi makan kat Singapura, saya rugilah. Sedangkan saya pergi dekat saya duduk Gelang Patah. So kalau saya beli bungkus, so apa saya buat, bila saya nak pergi kerja, beli bungkus kat Gelang Patah. Dan yang lagi best, saya bukan beli semata-mata untuk breakfast. Saya beli untuk breakfast dan juga lunch sekali. Sekali harap. Saya jimat lah kat situ. Duit Malaysia kan? Duit Malaysia. So berapa? So dengan 10 ke 15 ringgit, saya boleh makan 2 kali. Which is banyak lah jimat kat situ. So sometimes bila orang kata tak boleh nak jimat, is how you manage your financial lah. Saya dah melalui fasa tersebut. Bagi saya tak ada masalah pun. It's just macam mana you nak reducekan dia punya monthly or daily punya expenses. So it's just reduce lah, whatever you can reduce. Banyak benda kita boleh reduce. Betul. Even sekarang ni pun, cerita nak nasihat sikit. Even sekarang ni pun macam saya sendiri kan. Saya, yelah of course kita suka kopi Starbucks, kopi brand-brand apa ni kan. Tapi sebabkan nak jimat, kenapa kita nak beli kopi-kopi kat luar, kopi-kopi yang mahal? Kita akan spend benda-benda yang ni unnecessary. Buat je lah kopi yang kat rumah lah, yang rasa lebih kurang. Cari Starbucks punya bean tu, you buat kat rumah lagi you dapat
Beli mesin sendiri senang. Beli mesin sendiri. Kalau nak jimat, just a lot of way to jimat lah. Dalam Shopee mesin murah kan. So saya start kumpul duit, start kumpul dan sebagainya. Lepas tu pada masa tersebut memang saya minat kepada, bukanlah minat, saya ada kawan yang buat unit trust. Lepas tu saya minat investment property. Ni tak ada apa lagi ni, bisnes tak pilih lagi ni. So saya start dengan these two business lah, which is jadi sebagai ejen hartanah dan juga buat unit trust consultant. So ni dah pilih dah nak jadi ini apa? Yang pada awalnya. Pada awal, okey. Orang kata pada bulan 10-11 2016 tu lah. Jadi saya start sebagai part time, saya try je lah. Saya try unit trust, saya try property. Lepas tu nak jadikan cerita, kalau ikutkan sebenarnya saya dapat offer kerja verbally daripada Imas Offshore, tak silap saya, Imas Offshore. Imas Offshore ni base dekat Singapura lah. So saya dapat offer, tapi verbal daripada HR tak ada dapat hitam putih. So saya tunggu sampailah bulan 12 pun tak dapat news. And then bulan 1 hujung bulan 12 actually, to be exact, kita dapat surat. Tu surat yang memang kita dah lama tunggu tu, akhirnya dapat. Apa dia? Surat kena terminate kerja lah. Yang tadi surat diberhentikan kerja tu, yang daripada bulan 6 tu akhirnya sampai juga. Memang confirm which is lah. Confirm dah. And then the last day saya adalah pada bulan 1. So dengan hati yang of course berat melangkah tu, saya duk fikir macam memang stress lah, memang it's really stressful. Walaupun saya tahu itu adalah percaturan yang daripada Allah, yang percaturan yang terbaik, tetapi kita sebagai manusia memang kita tak lari daripada perasaan hiba, sedih. Betul, tu kan. Betul. So saya rasa macam yalah, nak tak nak saya terpaksa harung lah. Saya terpaksa harung. So yang tadi tu masa buat tadi property dengan unit trust tu, macam mana menjadi ya masa tu? Macam tu je lah. Saya property saya tak dapat close. Dalam masa beberapa bulan tu, unit trust saya dapatlah close orang-orang dekat, adalah sikit. Tapi dia tak rasa kena jiwa sangat. And then bila saya balik kat KL tu pada bulan 1, jujur saya katakan pada masa tersebut saving saya dalam masa saya dapat kumpul dalam masa beberapa bulan tu, saya dapat kumpul dalam almost 60,000 lah. Almost 60,000. Okay. So saya balik KL dalam keadaan yang tak ada kerja, tak ada kerja tetap, dalam keadaan tak ada income tetap. Yang saya ada hanya simpanan lah 60,000, hampir 60,000 tu. So kalau saya fikirkan masa tu lah, kalau saya nak buat bisnes dengan cara pemikiran saya yang sebelum ni, yang which is kena ada modal, saya rasa habis duit saya semua kat bisnes. Saya silap nak return pun tak tahu bila. Jadinya saya terfikir saya nak kena utilisekan whatever business yang orang kata minimum cost, minimum modal. So saya dah buat unit trust, saya dah buat property. Masa tu juga saya belum buat Tagaful lagi. Saya buat Kowe. Lepas tu juga saya buat Uber. Tu sampingan lagi saya siap buat Uber lagi. Masa tu ada Uber. Masa tu belum ada Grab. So saya buat Uber. Saya buat Uber. Of course lah, Uber is instant punya cash lah. Which is memang saya sangat-sangat perlukan. Boleh lah belanja kan? Boleh lah belanja. Ya. So Uber. Lepas tu saya ada buat ikutkan saya ada plan. Family saya ada bisnes, ayah saya lah dengan pakcik saya, dia ada bisnes pusat dialisis. Which is saya cuba konon-konon nak try buka satu lagi pusat dialisis kan. Jadinya bila saya cubalah semuanya yang kata selagi termampu, try macam-macam. And then yang saya punya leader Tagaful ni, dia datang jumpa saya, dia kata why not you try juga Tagaful. So saya kata saya tak minat lah. Orang kata dalam banyak bisnes, Tagaful ni bagi saya paling saya tak minat lah. So macam mana boleh minat? Sekejap lagi kita berhenti sekejap, kita tengok sambung selepas ni. Great People sambung lagi sekali. Benda ni bagi saya rugilah. Semenjak menjak ni saya perhatikan ramai kawan saya yang memang tengah melalui fasa yang struggle daripada segi pekerjaan, anak-anak, rumah tangga, duit. Saya lihat sendiri ada yang tak mampu nak hadapi, ada yang terus down. Ini
bagi saya rugilah. Sometimes hidup kita ada ups, ada down, kita ada gembira, ada sedih. Kita adalah manusia normal. Setiap kesulitan yang datang tu pasti ada sinar di hujungnya. Apa saya nak nasihat, bila sesuatu musibah berlaku, sesuatu kesulitan yang datang, kita reflect diri kita. Kita hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan mak ayah kita, isteri, hubungan kita dengan anak-anak. Apa kekurangan diri kita? Apa yang kita perlu perbaiki? Dan seterusnya, of course, kita kena tengok orang sekeliling kita. Adakah dengan kita down dan kita boleh bagi anak kita makan, kita boleh bayar sewa rumah? Jika benda ni berlanjutan, hidup kita akan lagi suffer. Sebenarnya jalan keluar tu adalah terlalu mudah. Terus terang saya katakan. Sebab apa? Sebab saya tengok orang yang struggle, yang memang down, dia akan duduk rumah, dia akan termenung, dia akan makan, tidur, dia tak ada mood nak buat semua benda. Jalan yang paling senang untuk kita keluar daripada kepompong kesulitan adalah kita keluar rumah, jumpa orang yang positif, jumpa kawan-kawan. InsyaAllah kesulitan tu makin lama makin hilang. So saya doakan korang yang dekat luar sana, yang mana tengah struggle, keluar daripada kesulitan, keluar daripada kepompong masalah untuk terus berjaya. InsyaAllah kejayaan akan jadi milik anda semua. Hai great people, kita sambung lagi untuk kali ni. Tadi kita dah bincang dah macam mana Abang Lambo kita tak suka takaful ni. Tapi kalau tengok kat sini, ni apa ni Macam Tu Chairman Award, Chairman Group Award, Manager. Group Manager. Tu yang latest lah. Ni berat ni, boleh buat dumbbell tu. Ni. Betul. Yang ini Yang tu waktu saya start dulu. Tu saya dapat second run out untuk Rookie Agent 2017, dengan yang paling first dengan paling latest. dalam duk kata tak suka tadi takaful tu. Itulah. Cerita sikit macam mana boleh terjebak dari takaful tadi, tak suka. So jadinya bila saya punya introduce orang yang bawa saya dalam bisnes takaful ni, dia datang jumpa dengan saya. Saya kata dengan dia, kalau kau kan masa tersebut saya masih lagi ada impian untuk buat bisnes. Bukan, untuk makan gaji balik. Gaji tetap. Untuk makan gaji tetap lah. So saya kata dengan dia, okey lah macam ni lah Al. If saya tak dapat offer by end of the month, which is masa tu adalah Januari 2017, I will join you. So dia pendekkan cerita, memang saya tak dapat lah apa-apa offer. So saya pun ialah saya mengutarakan janji saya join takaful lah pertengahan Februari. Kena modal tak masa tu? Takaful ni murah. Masa saya katakan lah, saya join whatever benda saya buat tu semua yang tak pakai modal pun. Minimum cost lah. Takaful hanya perlu bayar RM80 dan juga 30 untuk MTA, Malaysia Takaful Association. So total dalam 110 je. Kalau macam saya buat tu ada exam ke lesen apa semua exam tu je lah. So dalam 110 saja untuk Takaful. So saya pun buat lah. Jadi saya buat, memang saya concurrently banyak kerja lah saya buat. Saya kata semua benda tadi saya buat sekali. Saya jalan je. Yang tadi social media. Bukan yang semua tadi. Unit trust, property, semua kau. Uber pun jalan. Uber ni ialah kita jumpa klien apa semua tu kan. Habis nak cerita lah pasal Uber dengan Grab ni. Yang jadi rasa, orang kata tak nak jadi rasa macam terus boycott Uber dengan Grab ni. Sebab apa, nak jadikan cerita, satu hari tu saya ada appointment dekat area Batu Tiga Shah Alam. Batu Tiga lah kalau saya tak silap. Lepas tu dalam pukul 4 lebih macam tu saya dapat orang kata klien dari punya dia habis kerja, dia nak balik ke Bukit Jelutong. Jadinya kalau kita tengok dalam map tu, Bukit Jelutong dalam tak sampai 15 kilo pun, dalam 10 kilo macam tu je. So kita pun okey lah. And then saya keluar, saya dah accept, saya pick up dia. Jalan tak sampai beberapa minit, traffic jam yang kau-kau. And then saya berjaya hantar ke rumah dia tu. Tak silap saya dalam sejam lebih sikit lah. Yang jadi orang kata keadaan yang saya boycott tu, bila saya tengok saya punya orang kata commission, saya punya income RM11 je. Yang sejam lebih tadi. Just bayangkan perasaan saya hina je. Saya rasa macam adakah nilai aku ni RM11 sejam je kan. Ini je nilai yang aku dia bayar kan. So saya rasa macam ya tu geram sangat tu. Saya rasa dah cukup lah kot. Okey, ni tengok sini 2017. Tadi kata join 2017. Tiba-tiba 2017 dapat yang ni. Terus dapat. Kata tadi tak suka. Cerita sikit apa buat macam tu. Jadi bila saya dah buat macam-macam tu, benda yang paling membuatkan saya jatuh cinta dengan takaful, which is apa yang saya dah tanamkan
pada hujung 2016, which is the social media, dia membuahkan hasil dalam takaful. Masa saya tanam memula tu, saya tak fikirkan pasal bisnes apa pun. Bagi Saya tak aktif nampak, saya tak nampak jalan pun. Saya just random je lah. Okay. Tapi benih yang saya tanam tu membuahkan hasil dalam bisnes takaful. Macam mana tu? Which is bila saya buat start takaful, takaful ni berbeza dengan unit trust in term of sebabnya contribution dia rendah kan. Unit trust investment, bila kita cakap investment, of course lah contribution tu besar. So jadinya dengan takaful ni saya boleh buat, saya boleh promote secara online. Saya boleh promote secara online, dan saya promote lah secara online. Dan alhamdulillah first client yang saya dapat yang memang betul-betul bukan daripada saya punya circle. Of course lah, kita agent takaful, kita dah join takaful, kita ambil polisi sendiri dan sebagainya. Lepas tu saya punya pure first client saya pada hujung March 2017, which is client tu totally stranger yang saya tak kenal. Dia one of the follower dekat saya dekat Facebook. Dan juga klien saya ni sendiri, dia kerja dengan Petronas Penapisan Melaka. Totally stranger, memang tak kenal cikgu, tak kenal langsung. Dan memang dia ambil satu polisi yang mana polisi tu adalah RM145 je sebulan. Commission yang saya dapat dalam RM37 je. RM37 je saya dapat commission daripada klien ni. Dia punya nilai commission tu rendah je. Tetapi disebabkan cara saya close dia tu, which is saya tak jumpa dia, Roger saya dekat Facebook, which is saya tak pernah, orang kata tak ada nak approach dia, tak ada nak call dia. The process yang saya lalui untuk dapatkan seorang klien tu terlalu mudah. Dan juga yang the best part is semua online lah? Semua online. Lepas tu pula saya dapat commission selama 6 tahun. Orang kata dengan kerja yang pertama tu je. Itu saya macam wow, bestnya. Walaupun nilai commission RM37.5 tu kecil je bagi setengah orang. Alah, benda dapat RM37. Tapi aku relax, tak buat apa-apa. Saya rasa macam push. Rupanya benih saya tanam dekat social media tu dah membuahkan hasil selepas beberapa bulan. So itu yang buat saya jatuh cinta dengan takaful tu. Itu yang saya kata macam ush, ada something lah dengan bisnes ni kan. So daripada situ saya dah mula orang kata kurang, saya boleh katakan yang lain-lain tu saya dah slow down lah. Unit trust, property tu semua saya dah slow down lah. So saya start lebih sedikit fokus kepada takaful lah. Namun saya nak kena tekankan lah, namun macam saya kata lah, income RM37.5, macam mana saya nak bagi makan dekat anak bini? Kan? Walaupun saving saya ada hampir RM60,000, tapi saya punya commitment, monthly commitment, which is pada masa tersebut saya dah ada 4 biji rumah, which is 4 biji rumah semua under construction. So tambah dengan expenses gerebak dan sebagainya, saya punya monthly commitment saya dah dekat RM13,000 je masa tu. So RM13,000 tu kalau ikutkan, kalau you divide by 60,000 by 13, you boleh survive dalam 4 to 5 months je. Kan? 4 to 5 months je untuk saya survive. Jadi saya memerlukan cash lah. Saya memerlukan cash yang besar lah. Jadi saya masa tu saya duk fikir apa lagi saya boleh buat. Sebab unit trust, property semua dah tak boleh jalan dah. Takaful ni boleh, tapi dia tak boleh dapat instant cash. Tak boleh dapat. So tak nak saya perlukan the instant cash. Jadi saya pun bila saya fikir nak buka pusat dialisis tadi, the process terlalu rumit, banyak sangat penindasan dan sebagainya, terlalu susah. So saya pun yang tu pun saya cut. Jadinya bila saya tengok balik saya punya kelebihan pula pada masa tersebut, ini orang yang selalu terlepas pandang lah. Sometimes kita tengok bisnes, kita tengok terlalu jauh. Sebenarnya kita tengok balik dekat dengan kita, apa kemampuan kita, apa kelebihan kita, apa yang kita ada. Sometimes orang terlepas pandang benda-benda ni. Jadinya pada masa tersebut saya tengok balik saya punya background. Saya adalah degree in civil engineering, dan juga saya ada kawan-kawan yang buat business construction, renovation, buat interior design dan sebagainya. Jadi tertimbulnya idea masa tersebut sebab saya ada network. Saya kata why not saya gunakan saya punya network untuk saya dapatkan job untuk buat renovation, interior design. Saya ada kawan yang boleh buat interior design dan sebagainya, untuk saya dapatkan instant cash. Jadinya saya form satu company yang buat fokus kepada renovation dan interior design. Jadi saya buatlah pada masa tersebut. 2017 tu saya start lah buat renovation dengan ID. Saya buat dengan projek kecil-kecilan. Dari situ saya dapat income untuk yang untuk saya survive ni lah. Dalam masa sama saya bina income jangka masa panjang melalui takaful. Itu dua yang saya besar lah. Dua terbesar yang saya buat pada masa tersebut lah 2017. Lepas tu sekarang buat lagi yang ID tadi. Moving forward pergi ke 2018. Kalau ikutkan orang kata
saya berada dalam persimpangan dilema pada awal macam tajuk lagu. pada awal 2018. Masa 2017 tu sebenarnya pada bulan Ogos saya ada dapat offer daripada nama company ni Ehab. Dia buat macam pigging lah, offshore. Kerja lah. Saya dapat kerja. Di mana tu? Yang tu dekat Brunei. Okey. Tapi Ehab ni dekat sini je, cuma job tu dekat Brunei. Lepas tu dia offer saya tak cukup, orang kata tak cukup menggoyah lah, orang kata. Walaupun sebab masa tu saya ada job renovation, lepas tu saya ada takaful. Tapi ujian orang kata rezeki ni pun kadang-kadang datang dengan ujian. Masa 2018 bulan Februari kalau saya tak silap, saya dapat offer daripada Subsea 7. Subsea 7. Yang Subsea 7 ni sebenarnya dia adalah salin kulit daripada Imas Offshore yang saya kata saya kata saya macam dapat verbal offer tapi saya tak dapat surat. Rupanya Imas pun lingkup. Dan Subsea 7 ni dia beli Imas, dia beli keseluruhan semua sekali lah, projek dia beli, facilities orang pun semua dia beli sekali lah, complete lah. Sebab apa? Dekat Subsea 7 ni orang yang contact saya tu pun email HR yang sama, bos yang interview yang sama, projek yang sama. So basically memang betul lah saya dah dapat dulu, cumanya is this company tu nak lingkup. Tapi bila Subsea 7 dah take over, saya pun dapat that offer. Masa ni memang saya cakap terus terang, memang saya goyah lah. Gaji tinggi lah masa tu? Dia offer? Gaji tak adalah tinggi sangat, tapi masa tu saya dapat offer 5,000 Singapore dollar. 15 dah tu? 5,000 Singapore dollar, tapi dia bagi saya 1 year contract. 1 year contract tu memang best lah. Tak cerita, dia tak bagi tahu lagi pasal Elang Offshore berapa. Tapi saya dapat job setahun tu, saya dapat job dekat Afrika. Saya pergi ke Afrika, lepas tu by bulan 4 tu job dah habis. Saya kena pergi ke Saudi. Saya pergi ke Arab, Sharjah kot. Saya pergi Sharjah, lepas tu saya akan buat paperwork dan sebagainya, masuk office dekat apa ni, UAE. Lepas tu baru saya pergi ke offshore sebab midline tie-in. So kalau diikutkan, saya rasa memang saya boleh dapat lebih lah daripada apa yang Swiber bayar saya sebelum ni. Which is saya rasa kalau betul tu, saya rasa mungkin saya boleh pergi sampai 30,000 atau 40,000 lah. Sebulan? Sebulan punya average income. Memang saya goyah. Memang saya goyah. Masa tu baru bulan Februari 2018, which is baru setahun je saya duk buat benda-benda ni kan. Jadi saya pun rasa macam, ini betul ke ni kan? Macam rasa macam dalam persimpangan dilema ni kan. Apa nak kena buat ni kan. Jadi saya pun flashback balik lah. Saya flashback balik bila saya ingat balik, macam saya katakan tadi lah, walaupun saya ada duit, tapi saya hilang sesuatu, which is the family saya tak ada. And then saya punya doa pula dimakbulkan daripada Allah. Allah dah cuba nak tunjukkan jalan untuk saya. Jadi kenapa saya tak nampak benda ni? Jadi saya fikir, saya kata tak apalah, ini saya dah melalui tempoh yang perit dalam masa setahun lebih sikit tu. Saya still boleh survive. Dan saya rasa, saya confident saya still boleh survive. Jadinya saya nekat pada masa tersebut. Saya kata saya dah cukuplah kerja makan gaji, cukuplah kerja offshore. Jangan fikir langsung, ambil keputusan. Kalau rezeki ada dalam takaful ni, insyaAllah adalah rezeki tu. Jadi saya reject that offer. Memang saya dah decide no turning back. Saya teruskan lah. Saya teruskan, and then pada masa tersebut 2018 tu saya dah decide dah. Saya kata memang saya nampak jalan yang luas dalam bisnes takaful. Memang saya kena jadi manager, saya kena jadi unit manager, saya kena jadi group manager. Saya kena pastikan perjalanan saya on track. Memang saya kena buat betul-betul lah. Memang no turning back dah. Tapi dalam masa sama 2018 tu saya agree, which is saya perlukan that instant cash. Tapi saya dah nampak dah jalan saya dengan takaful. So masa tu saya dah nampak dah, orang kata how I can grow. Masa tu senang close tak? Senang dapat klien tak? Alhamdulillah lah. Orang kata senang, tapi tak adalah sesenang macam masa COVID. So jadinya masa COVID lebih senang. Masa COVID lebih senang sebab balik pula masa COVID lagi senang. So jadinya saya pun nekat lah. Saya nekat, saya dah full stop. Saya dah decide. Lepas tu saya pun orang kata dah tak fikir dah pasal kerja lain dan sebagainya. Masa saya just fokus dekat takaful dan juga dekat renovation lah. Even renovation tu pun untuk sekitar tahun 2018 tu saya just habiskan whatever job yang saya dapat je. Itu sahaja. Yang itu dah stop dah lah, maksudnya ID was dah stop. Dah stop 2018 tu lah last. 2019 tu adalah CP-CP yang mana saya dah tak ambil job lain dah. It's just habiskan je whatever saya ada. Starting 2019 tu
memang saya boleh katakan 100% takaful lah. 100% takaful. Up until now lah. Sampailah sekarang. Alhamdulillah. Hasil dia ni, Hasil dia, pejabat ni Alhamdulillah. bawah semua Hasil Maceh dia- punya. hasil dia Nama apa memang- Maceh tu? Prestige Prestige Legacy. legacy ni. Ni sebenarnya ni. Tu Prestige Legacy. So, Maceh, kalau sekarang ni kalau boleh katakan kalau offer apa-apa tak mau dah lah. Memang Tak takaful mau lah. dah. Takaful Memang lah. confident lah. Betul. Tapi ramai lagi orang takut lah. Lepas takut pelik lah. Sanggup tak kerja. Pelik orang lepas ni. Nah, betul. Tapi macam saya katakan lah, saya tak pernah menidakkan rezeki dalam whatever bidang bisnes. Cabang bisnes terlalu luas lah. Macam-macam benda. Jual nasi lemak pun bisnes, Ya, unit trust pun bisnes, kowe pun bisnes, jual kereta pun bisnes. betul. Sebabnya kalau kita tak kerja, kita tak ada income. Saya tak menidakkan mana-mana bidang jualan, bidang bisnes ni. Sebabnya bagi saya setiap benda tu dia pastinya ada pulangan. Pastinya ada pulangan. And lumayan atau tidak itu bergantung pada rezeki kita, bergantung pada usaha kita lah. Sebanyak mana usaha kita letak itu selayaknya lah yang kita dapat. Kalau kita letak usaha yang sedikit, kita mengharapkan pulangan yang lebih, tu mengarutlah nama dia. So jadinya itu saya kata, bila bidang bisnes ni terlalu luas, apa yang bila kita nak buat tu, kita kena letakkan satu perkara lah. First kali kita kena tahu berapa modal yang kita kena keluarkan. Macam saya katakan tadi, bidang jualan, tak kisahlah semua bisnes saya katakan tadi, semuanya modal minimum. Kenapa nak buat? Sometimes Betul. budak-budak zaman sekarang ni dia terlalu fikir bombastik, fikir terlalu yang kau Dia tunggu duit banyak, Duit dia banyak, tunggu nak minta betul. duit loan daripada bank. Betul. Lah tak jadi apa, Betul. tengok YouTube kat rumah. Betul, exactly. Kacau betul. Saya pun didatangi oleh beberapa anak muda yang nak buat bisnes sebagainya. Saya tanya dia tentang business plan dan sebagainya. Dia nak buat bisnes yang mengeluarkan duit yang RM10,000, RM12,000, walaupun figure tu tak berapa nak besar. Tapi bagi saya, takaful ni 110. Nak buat unit trust baru berapa ratus, 300, 400. Kan? Nak jadi orang kata apa, salesman kereta baru berapa modal. Tak ada modal pun. Yang duk pick up besar-besar tu pasal apa? Exactly. Aduh. Kan? Saya pun tak boleh nak brain. Saya pun tak boleh nak faham kenapa orang nak fikirkan bisnes yang terlalu complicated. Benda simple lah. You buat je. Terus terang saya katakan, kalau you bagi I sekarang ni nak buat apa saja bisnes, saya boleh yakin saya boleh buat bisnes tu dengan jayanya. Ya. Kadang-kadang kan, macam kan, saya share sikit lah pasal saya terlibat banyak dalam bidang usahawan kan. Dengan usahawan. Betul. Saya nampak usahawan dia mungkin terlepas pandang, mungkin dia shock terlebih. Betul. Dia nak create satu nama dia. Betul. Tapi dia terlepas pandang bab kesusahan, bab untung apa semua tu. Lah hilang duit apa yang ada. Betul. Hanya tinggal pada nama tu Betul, saja. betul. Itu tinggal. normal lah. Bukan kita kata tak boleh buat apa produk sendiri apa semua, bukan. Tak ada masalah. Tak ada masalah itu, Tapi kita tengok. start small lah. Start Tak small. perlu pun. Macam saya sendiri. Of course lah, kalau anda tanya saya sendiri pun, macam cikgu, saya jujur saya kata, macam cikgu kata nak kerja takaful, so of course saya takaful ni saya akan bawa sampai bila. Tapi memang saya timbul satu perasaan, memang saya nak try macam-macam bisnes lagi. Tu saya katakan, saya ada duit at any point je lepas ni. Bila takaful saya akan lagi stable, which is stable tu yang memang saya dah tak perlu fikir langsung, duit masuk je, saya bolehlah buat benda lain. Ya. Kan? Saya ada duit, saya ada masa, so apa lagi? Takkan saya nak bencin. Atas kesabaran semua tadi, rintangan di dalam dilema, Betul, di persimpangan dilema tu. Ada persimpangan dilema semua tu, atas semua tu tadi dengan hujan renyah-renyah semua tu, Betul. hasil dia macam lah ni, macam ada apa? Berapa orang di bawah macam? Oh, hasil dia. Ejen-ejen di bawah. Hasil Tim. kalau kita cerita tim, saya ada dalam 300 lebih lah. Sekarang ni 300 lebih. Ramai boleh buat skor. Itu pun saya dah pecahkan satu grup lain. So kalau ikutkan total, kalau keseluruhan bawah saya tu berjadi 600 lebih lah. 600 lebih. 600 lebih. Yang tu ni ejen. Lepas tu office ada sini. Office ada, office saya pun 2 tingkat alhamdulillah. Office 2 tingkat besar pula tu. Betul, Ni, alhamdullah. Staff boleh main pula ni. Ni kalau tengok ni staff ada apa? Staff ada 5, orang intern staff. ada 3. Mungkin bos-bos ni sembang bos nama apa ni kan, betul. mungkin bos-bos tengok Betul. macam mana konsep macam punya office lain sikit pada office-office yang typical office. Ada meja snooker. Betul. Ni snooker ke pool ni? Snooker. Ada meja snooker, ada meja karaoke. tu
Ni karaoke siap macam karaoke betul ya ni. Siap boleh tekan-tekan tu. La ilaha illallah tu ada gym apa boleh lari-lari kan. Ada meja pingpong semua kan. Lepak-lepak apa semua. Di bawah ada dewan training. Betul. Apa macam nak bawa konsep bekerja bagi macam? Saya justru macam saya katalah, apa saya buat tu kan bagi saya lah, kalau nak buat tu kita buat benda yang kita happy, kita yang seronok. Dan of course macam saya katakan dulu, saya buat pilihan kenapa saya nak kerja dekat darat, bukan sebab family. Tapi bila saya nak bekerja pula, saya nak dalam suasana yang happy, suasana yang ceria, suasana yang seronok, tak mahu stres. Kalau macam tanya staff saya pun sendiri kan, tanya staff saya, tanya ejen saya kan, dia kata saya ni lah yang bos yang tak marah. Tak tapi pernah marah. Ada orang kata bos kena marah. Tak juga kan. Sebabnya pakai Lamborghini dah. Tak marah pun. Saya memelihara kestabilan otak saya. Saya menjaga, orang kata saya punya saya tak nak jadi orang kata stres. Kadang-kadang orang terlepas pandang. Itulah connection. Betul, kan? Betul. Connection ni dia lagi kuat, lagi dia membuahkan wonders Betul. Kan betul. Connection tu kan. Kalau anda great people nak faham tentang connection ni senang je. Orang yang kita tak kenal meninggal macam dengan dekat negara yang kita tahu sekarang ni tengah diserang kan, meninggal, kita memanglah ada rasa sedih sebab seagama, tapi tak rasa sesedih ahli keluarga kita meninggal. Betul. Sebab connection kita lagi rapat dengan ahli keluarga kita. Yang tu yang maksudnya connection tu orang tak boleh faham. Ni semua ni untuk connection lah. Connection dengan staff, connection dengan agent kan. Kita nak seronok, kita tak nak dalam keadaan yang stressful. Macam boleh je saya nak buat office tanpa ada sebarang entertainment dan sebagainya, tapi dia jadi macam orang datang stres, fikirkan kerja. Macam saya kata lah, at the end bukan hanya semata-mata duit lah. Emosi kita kena pelihara, kekeluargaan kita kena pelihara, kan? Hubungan sesama manusia, hubungan sesama ejen, hubungan dengan staff, semua kita kena pelihara. Sebabnya itu nak mengekalkan keharmonian, keseronokan bekerja. Itu yang lagi penting sebenarnya. Itu yang bawa kita lebih jauh lah. Betul. Itu saya punya pegangan. Saya setuju. Last saya nak tanya. Ramai orang tanya lah. Kita dah sembang tadi dekat kereta tadi. So ada orang tanya kan dalam social media, semua orang tanya kan, apa beli kereta mahal-mahal kan, tak riak kan, buang duit lah semua ni. Apa dah lah maintenance mahal, kereta mahal, road tax mahal, insurans mahal, apa dia ni teruk kan. Ada orang kata gitu, ada orang kata mulut jahat kata gitu. Okey, bagi macam pula di sudut pandang macam mana? Dia jujur saya katakan, saya ni bukannya orang yang minat kereta. Saya tak minat kereta. Saya tak minat kereta, boleh Lamborghini je. Saya tak minat kereta. Ya Allah. Tapi bila saya tengok balik sebenarnya, saya jadi tak minat kereta sebenarnya. Saya menidakkan minat tersebut. Sebab apa? Contoh saya makan gaji. Masa saya makan gaji, kalau saya cerita pasal Lamborghini, orang kata kau ni gila ke ni? Betul. Kau ni gila, kau ni tak betul. Jadi daripada awal dalam minda saya dah mind blocking. Dah takkan saya nak beli kereta Lamborghini, tak logik. Buat apa saya kerja makan gaji, saya nak beli kereta Lamborghini buat apa? Tak ada keperluan dan tak ada duit pun. Dan takkan ada duit pun. Jadi benda tu saya dah letakkan dalam kepala saya. Saya takkan ada Lamborghini. Sekarang pasal apa dah? Tapi bila saya dah melalui satu fasa yang mana saya dah start ada income yang lebih, rezeki yang lebih. Income yang lebih. Highlight kat situ. Income yang lebih. Jadinya saya rasa takkanlah saya tak nak merasa benda yang orang lain nak rasa tapi tak boleh rasa. Faham tak? Which is masuk dalam supercar. So saya rasa benda tu yang macam kan, bila lagi aku nak rasa kalau bukan sekarang. Betul tak? Kan? Sekarang ni saya dah nak hampir 40. Takkanlah umur 50 baru saya nak rasa. Betul. Kan? Tu timbul satu yang pertama lah. Yang kedua, dengan orang yang dalam bisnes ni, of course dia nak perlu menunjukkan satu orang kata orang nampak sebagai dia punya kelas, dia punya level tu. Dan juga of course benda ni, kereta ni is a part of investment. Kalau siapa pernah tengok video lama saya pernah cakap kita dalam bisnes ni ada benda yang kita boleh invest, which is macam orang jual nasi lemak, dia invest kat kedai, dia invest kat marketing. Dan kereta mewah ni juga bagi orang yang macam saya kena tarik orang join saya.
Kenapa dia nak join saya? Dia nak join saya berbanding dengan join leader-leader lain. Of course lah, saya ada kereta Lamborghini. Kan? Biar kereta tu yang bercakap kat dia orang. Exactly. Saya boleh guide dia macam mana nak memiliki, of course first kali saya boleh guide dia macam mana nak ada income yang boleh mampu untuk beli Lamborghini. Beli yang ni. Betul. So, kadang-kadang orang terlepas pandang macam. Kadang-kadang orang, contohnya macam kata tadi kan, orang buat restoran cantik. Betul. Ratus ribu, malah ada yang berjuta kan, habiskan kat renovation kedai dia. Sebab apa? Sebab orang pergi kedai tu dan nak selesa dengan kedai tu. Exactly. Itu investment dia. Exactly. Tapi macam dengan orang macam dan juga orang-orang yang seangkatan dengannya, yang berjumpa dengan orang. Betul. Restoran tadi tu ialah Lamborghini tadi tu. Exactly. Orang selesa, orang syok lagi orang nak dengar. Orang percaya dengan kita. Orang percaya dengan kita. Benda-benda ni terlalu penting, sangat penting dalam bidang-bidang yang bertemu dengan orang. Exactly. Betul cikgu. Sama juga lah dengan bisnes apapun. Betul. Ramai yang tak nampak dari sudut orang bisnes tu sendirilah. Dia bisnes ni macam saya kata lah, macam-macam macam cikgu kata kan. Macam-macam form of kita buat investment kepada bisnes kita. This is part of my investment to my business, insyaAllah. Ya. So ni satu lagi soalan je. Soalan tentang Lambo ni. Ada orang dengki tak? Dengki alhamdulillah lah, tak ada lah cikgu. Tak ada lah? Tak ada lah. Oh, tak kena marah ke? Tiba-tiba orang marah ke? Hon ke apa ke? Tak ada. Alhamdulillah lah. Saya pun saya harap dia doa kat saya. Memang bila kita bawa kereta yang yalah, kereta yang jarang-jarang berada di atas jalan ni kan, sometimes orang seronok tengok kan, kita pun rasa macam bestnya, at least kurang-kurangnya kita dah meletakkan satu senyuman dekat bibir dia kan. Macam budak-budak, macam bila saya keluar macam budak-budak lambai-lambai, orang tengok semua kan. So itu satu kepuasan lah bagi saya. Dan of course saya mendoakan orang-orang ni semua, insyaAllah kita semua pun boleh berjaya, insyaAllah. So akhir kata macam last kali, apa pesanan Macam lah dekat terutamanya anak-anak muda yang saya rasa orang yang tengok dalam channel ni semua great people ni, mungkin lah dia orang pun sama macam fasa tadi tu. Semua orang akan melalui ya. Dia buat yang ni tak jadi, buat yang ni tak jadi, buat yang ni tak jadi. Macam bagi nasihat sikit daripada duduk tidur kat rumah tak tahu apa tu. Betul. Macam okay lah, dia untuk orang muda, pesanan saya, dia bila kita nak buat suatu perkara, of course first kali kita kena tahu tentang kekuatan diri kita, apa yang kita ada. Kan? Benda paling senang, kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada IG. Yang tu confirm ada. Itu confirm ada. Kalau kata tak ada tu tipu lah. Itu teruk sangat. Itu teruk lah. Dan seterusnya kita ada, katalah kita ada motor, kita ada kereta, itu semua strength kita ada. Betul. Kalau yang muka handsome tu, kita ada muka yang handsome. Ada muka. Ada muka lah. Ada muka. Kalau yang pandai menari tu, pandai menari. So itu adalah kekuatan yang kita ada. Jadi macam mana kita nak menggunakan kekuatan tu? So lepas tu kita fikir kepada bisnes apa yang sesuai, kita boleh relate pula. Bisnes apa? So kalau orang yang pandai bercakap, of course lah, macam bidang saya, bidang yang orang, kalau orang boleh bercakap, dia ada kelebihan lah. Orang yang muka pun at least bersih, elok je, nak jumpa orang pun orang rasa selesa. So dari situ kita kena tengok, kita menilai okay, apa yang kita ada. Yang kedua, berapa modal kita ada. Kalau kita ada modal kecil, kita start small, tak ada masalah pun. Jangan duk fikir nak pinjam kat orang. Betul, jangan. Terus terang saya katakan, jangan pinjam, jangan even family pun jangan, loan jangan, semua jangan. Curi rompak tu lagi lah, na'udzubillah kan. Sometimes orang nak shortcut, dia dah dalam kepala, dia dah letak aku nak kena cari duit juga, nak buat kat bisnes, jangan. Dan jangan invest yang tak menentu ni. Betul. Cepat dapat duit tu. Cepat skim tu semua mengarut je. So bila kita dah sedar diri kita, dekat mana kita berada, apa kekuatan kita, kita just buat je. Kalau mana-mana rezeki kan, macam saya katakan, semua tak kisah bidang apa sekalipun, janji modal dia rendah, buat je. Dan juga jangan buat separuh jalan. Saya tengok anak-anak muda zaman sekarang ni, dia buat ni sekejap, sebulan, 2 bulan, dia kata tak okey lah, dia cabut. Dia buat benda lain pula. So benda tu yang salah sebenarnya. Sebaliknya fokus habis-habis. Percaya kepada proses. Sama juga macam orang nak join saya dalam bisnes Daga Full. Saya dah kata dah, first kali you kena bagi masa 6 months. 6 months 6 months you buat all out. Saya tak pernah kata orang yang join saya 100% berjaya, tak. Tetapi saya boleh katakan, jika you bagi 6 months, at least lah, kalau you tak berjaya sekalipun, you dah boleh buat benda lain. At least you dapat that, orang kata, advantage. You dah tahu pasal financial, you dah tahu pasal tagaful, you dah start boleh bercakap, you dah boleh biasa jumpa orang. You boleh try bisnes saya, tak ada masalah je. Betul. At least
trust the process, bagi masa dekat diri sendiri. At least minimum kalau macam bisnes saya 6 bulan. Ada bisnes yang setahun, ada bisnes yang mungkin 2 tahun. Terpulang dekat you lah. Tapi bagi saya tak salah pun nak mencuba. Tapi janganlah cuba seminggu dah rasa tak okey, cuba sebulan dah rasa tak bagus lah bisnes ni. Betul. Lepas tu kutuk dekat orang ni semua kata tak okey dan sebagainya. Last sekali tidur kat rumah. Itulah kesudahan hidup. Kita naklah macam tu. So at least you bagi masa, bagi ruang, trust the process, insya-Allah semua boleh berjaya. So Sedekah ni buat kita miskin ke? Sebenarnya macam ni, dalam konsep bersedekah tu kan, lagi banyak kita bagi dekat orang, lagi banyak rezeki datang balik pada kita. Yang ni memang saya pegang daripada dulu, saya percaya. Dan juga saya dapat saksikan sendiri real life punya exposure, yang mana bila saya berkawan dengan yang lebih berada daripada saya, memang saya dapat melihat sendiri orang punya tahap sedekah tu. Kita boleh nampak lah orang yang sedekah yang ikhlas, dan juga orang yang sedekah untuk konten ataupun nak menunjuk. It's too obvious. Yang mana bila saya tengok kan orang-orang yang kaya ni, yang berada ni, yang mana bila dia bersedekah, dia akan cuba menyorok sebanyak yang mungkin lah. Memang kita tak perasan pun, macam kita lalu dengan kawan kita keluar kan. So bila nampak orang yang susah, saya nampak dia keluarkan duit sikit, dia letak macam tu je. Sebab tu saya yakin dan percaya kadar sedekah yang diorang buat tu, dengan pemurah hati yang diorang sedekah tu, memang memberikan rezeki yang berlipat kali ganda buat mereka. Habis tu apa tunggu lagi? Jom kita perbanyakkan sedekah. InsyaAllah sedekah tak akan membuat kita jadi miskin. Anda di luar sana, apa yang kita sharing ni untuk anda juga meningkatkan diri anda sendiri. Betul. So janganlah sentap kalau ada apa-apa yang kena-kena tu kan. Jangan terasa lah, sebab kita memang nak naikkan anda sendiri. Sebab kita tahu anda semua ni ialah great people, cuma tak nampak lagi. Itu saja. Terima kasih banyak Mace kerana bagi peluang ni. Terima kasih. Saya daripada pihak Sembang Bos mengucapkan jutaan terima kasih kerana kesudian ni. Dan siapa yang nak kenal lagi, join lah TikTok tadi kan. Abang Lembo, Said Amirul. Yang tu yang personal punya tu. So tengok TikTok tu. Semoga anda semua berjaya, insya-Allah jadi orang yang terhebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Biasa, jumpa lagi dalam Sembang Bos dan episod akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, great people. Bye.